topik tekanan, subtopik 2.4 iaitu prinsip Pascal. Okay, so kat sini gambar ni menunjukkan mesin pengekstrak santan kelapa yang berfungsi berdasarkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendala yang tertutup. So jadi bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut? Okay, so jadi dalam ni ada kelapa, kemudian kita tekan satu switch. So kelapa tu pun terbuka dan menghasilkan santan dipress, ekstrak kelapa So jadi macam mana boleh terhasil konsep macam ni So kita gunakan prinsip Pascal, tetapi dalam benda tu mesti kan ada bendalil okay, so jadi kita tengok macam mana dia buat Okay, so kita tengok ni aktiviti 2.6. Tujuan dia adalah untuk menjana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Okay, radas yang kita gunakan ombak Pascal dan besen plastik. Bahan yang kita gunakan adalah air. So yang pertama, isi besen plastik dengan air pilih sehingga hampir penuh. Kita isi dulu air. Kemudian rendamkan isi besen dalam besen isi besen. Kemudian rendamkan ombak Pascal ke dalam air dan tarik ombak itu supaya air masuk ke dalamnya. Okay, so jadi kita tarik dan masuk dalam air. Kemudian pegang ombak Pascal di atas besen dan tolak ombaknya ke dalam seperti ditunjukkan dalam darjah 2.22. So, jadi lepas dah masukkan, lepas tu kita tolak balik. Okay. Perhatikan pengaliran air yang keluar daripada Pascal itu. So bila kita tekan ni, dia menghasilkan satu pancutan air Daya dia lebih kurang sama. So jadi dari pemerhatian, apakah pemerhatian anda tentang pengaliran air yang keluar daripada lubang apabila Pascal ditolak ke dalam, ombak Pascal ditolak ke dalam? Okay, jelaskan. Okay. So bila ombak ditekan, suatu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan terhasil. Okay, so jadi kalau kita tengok sini, bila ombak ini ditolak, dia akan menghasilkan satu daya. Okay, satu daya ke atas permukaan air dan menghasilkan tekanan. Tekanan ini dipindahkan ke seluruh air secara pada semua arah. Okay, saya dah tekan semua arah ni tekanan ni. Okay, hal ini menyebabkan air terpancut keluar dari setiap lubang. Okay, dan kita keluar air Okay, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalil tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalil itu. Itu adalah maksud prinsip Pascal. Tekanan dikenakan ke atas bendalil tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalil itu. Okay, tengok aktiviti seterusnya. Sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Okay, menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada suatu permukaan cair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cair itu. Jika tekanan tersebut dipindahkan ke suatu permukaan yang lebih luas, apakah kesan pada daya yang terhasil di permukaan tersebut? So, jadi formula dia kat sini, tekanan sama dengan daya per luas permukaan. So, jadi daya sama dengan tekanan darab dengan luas permukaan. So, aktiviti 2.1, okay, tujuan adalah untuk mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengganda daya. Okay, radas yang kita gunakan adalah model sistem hidrolik ringkas 3 keping pemberat berslot 100 gram, 5 keping pemberat berslot 50 gram, 5 keping pemberat berslot 20 gram, 5 keping pemberat berslot 20 gram dan air. Okay, so jadi dia konsep dia macam dekat jet hidrolik dekat tempat kereta tu So dalam ni ada bendalil. So kita tekan ni, dia akan masukkan daya kat sini. Tekan kat sini, so dah menjadi, so benda ni akan naik ke atas. So jadi arahan, sediakan model seperti sistem hidrolik ringkas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.5. Dan yang kedua, pastikan aras air di dalam kedua-dua picagari adalah sama. So dalam air ni dia punya aras air dia adalah sama. Okay, kemudian dia letak letakkan pemberat bersulot 50 gram di atas ombak kecil. Kemudian dia tambah lagi bersulot 10, 20, 50, 100 gram di atas ombak besar sehingga aras di dalam kedua picagari menjadi sama semula. Okey. So mula-mula dia letak dekat kat sini 50 gram.
Okay, lepas tu dia tambah 10, 20 hingga 100 sampai arus air itu adalah sama. Kemudian rekodkan jumlah GC pemberian slot di atas ombor besar. So, jadi kita jumlahkan. Kemudian ulangi langkah 3 hingga 5 dengan pemberian slot 80 gram dan seterusnya di atas ombor kecil. So, jadi susahnya daripada situ kita buat jadual GC di atas ombor kecil 50, 80 dan 100. Jumlah GC di atas ombor besar. So jadi kita rekodkan lah berapa dia letakkan. Untuk 50 gram berapa GC yang perlu kita hasilkan. Kalau ada 80 gram so berapa, 100 berapa. Okay, so perbincangan, bandingkan tekanan di atas permukaan air di penjagaan kecil dengan penjagaan besar. Bandingkan daya yang bertindak ke atas ombor kecil dengan daya yang bertindak ke atas ombor besar. Okey, so jadi untuk Pascal ni tekanan dia adalah sama P1 sama dengan P2. Okey, so jadi maksudnya tekanan dekat sini sama dengan tekanan dekat sini. Okey. Lepas tu bandingkan daya yang bertindak ke atas ombor kecil. So jadi P1, okay, P kita tahu sama dengan P sama dengan over A. So F sama dengan A, F per A. So di P1 tadi F1 A1, F2 A2. So katakan cikgu letak yang kecil ni, ombor kecil ni sebagai P2. So F2 ni sama dengan A2 darab F1 darabkan dengan A1. Okay, so jadi biasanya F2 ni dia lebih kecil berbanding daripada F1 ni, katakan ni F2 ni F1. So jadi F2 ni biasanya dia lebih kecil berbanding F1. F1 ni lebih besar sebab dia nak angkat benda yang berat kan. F2 ni biasanya macam button, butang. So kalau tekan butang tu tak susah sangat. So tekan sikit je, so menghasilkan daya yang sangat besar. So itu dah namanya prinsip Pascal. Daya yang kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar. Tapi maksudnya dalam tu mesti ada sistem bendali. Okey, untuk memindahkan daya itu. Okey, kita tengok tak, untuk ni sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas ombor kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas ombor yang besar. Ni yang cikgu cakap tadi. Kemudian hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tetapi juga menggandakan daya. So, jadi dia bukan sahaja memindahkan tekanan, dia menggandakan. Daya kecil akan jadikan daya yang lebih besar. Okay, Raja 2.23 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Okay, so jadi ini yang kalau kamu tengok dekat kalau nak senang nampak lah benda ni. Contoh jentolak. Okey, dia tekan button saja dah boleh menghasilkan daya yang sangat besar. So jadi dia boleh angkat tanah yang besar-besar tu, dia korek. Okey. So jadi ini dia gunakan konsep ni. Okey. Syarat dia mesti ada cecair hidrolik dan dia tak ada bocor. Kalau tak bocor dia tak function. So sini daya dia kasihkan kecil je, tapi daya yang keluar kat sini adalah sangat besar. So bila dia tekan daya input dikenakan ke atas ombor input, kemudian di ombor input tekanan P1 terhasil dan pada permukaan cecair. So kat sini tekanan dihasilkan pada ni, kemudian tekanan dipindahkan secara seragam. Okey, so bila dia dah tekan, dia pindahkan secara seragam. So bila dia pindahkan secara seragam, tekanan yang sama bertindak pada A2. Kemudian daya output F2 bertindak ke atas ombor output. So dia menghasilkan daya lebih besar. Okey, kenapa air tidak digunakan dalam sistem drip? Okey, yang pertama sebab dia mudah meluap. Biasanya kita gunakan minyak lah. Kalau kamu tengok macam contoh brake motor, kan dia ada minyak brake kan. So jadi dia gunakan minyak, dia tak guna air. Okey, so kalau dia guna air, kalau panas dia akan meluap dah hilang lah. So jadi nanti brake kita rosak.
Manakala untuk cair kalau kita gunakan minyak pula, dia punya nak meruap tu susah. So minyak kan macam kamu goreng, ada tak minyak tu hilang? Tak ada. Dia masih ada minyak lagi. So jadi dia punya takat didih dia tinggi. So dia tak akan hilang. Okey. Okey, lepas tu inilah tadi yang cikgu cakap ni. Ini tekanan formula Pascal. Okey. Mula-mula tekanan 1 sama dengan tekanan 2 dekat tekanan 2. So jadi ini formula dia lah untuk Pascal. F ni adalah daya. F2. E adalah luas. Okey, jadi sistem hidrolik, suatu sistem pengganda daya apabila nilai luas permukaan E2 adalah lebih besar daripada permukaan E1, daya ke atas output F2 lebih besar daripada daya. Ini dapat ditentukan. Inilah yang cikgu cerita tadi lah. Okey. Kemudian kita pergi ke seterusnya. Okey, kita tengok aplikasi. Okey, aplikasi prinsip Pascal. So, prinsip Pascal diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Daya input yang dikecil digandakan untuk menjadi daya output yang lebih besar bagi mengendalikan kerja yang tertentu. Bagaimanakah prinsip ini diaplikasikan dalam brake hidrolik dan jack hidrolik? So, contoh yang pertama ni kita tengok dia gunakan dekat brake. Okey, so jadi kat sini membincangkan prinsip Pascal. Ini guna round table. Kita teliti 2.4 dan 2.5 masing-masing menunjukkan sistem brake hidrolik sebuah kereta dan hidrolik. Ini kan guna QR code lah untuk tengok dia punya lebih detail. Kalau ada kamu orang masih lapang, boleh tengok lebih detail. So dia tekan brake, minyak daya dipindahkan melalui minyak ni lah. Okey. So jadi daya tu ditransferkan dengan sempurna. So maksudnya kalau sini daya sini 10, sini pun 10. Semua 10, 10, 10. Dia tak ada sini 10, ni 20, ni 30, 40 tak ada. Dia seragam, semua seragam. Okey. Ini kalau untuk kereta lah. So, kalau nak beli lebih detail, type prinsip Pascal pada brake hidrolik. So dia akan lagi tunjuk lebih detail, ada gambar rajah yang menarik-menarik lah. Okey. Okey, lepas tu kita pilih jet hidrolik ni yang biasa kalau kita ucur Okey, so jadi ni ombak besar, ombak kecil. So jadi daya yang kita kenakan sikit je, tapi boleh menghasilkan daya besar untuk mengangkat kereta. Kalau kamu angkat pakai tangan sendiri pun tak boleh, memang kena ada jet hidrolik. Okey, so jadi dia suruh kamu tengok dekat internet lah. Okey, aplikasi dalam jet hidrolik dah jadi ni. So ikut bukan tak nak tunjuk, biar kamu cari sendiri, tapi lebih seronok lah. Okey, lepas tu kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, so jadi kita pergi soalan seterusnya, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Okey, so jadi kat sini beritahu darjah 2.26 menunjukkan satu sistem hidrolik, hitungkan faktor penggandaan. Okey, so jadi faktor penggandaan kita guna ni, formula ni, E2 bagi dengan E1. Okey, so jadi E2 kita kat sini adalah 50, E1 adalah 10. So bagikan je lah, E2 bagi dengan E1 dapatlah 5. Okey, sini formula untuk faktor penggandaan. Ini jawapan dia 5. Dia tak ada unit sebab dia potong-potong habis. Sebab ni CM02 itu CM01. Potong-potong habis lah. 90 bagi 10 dapat 5. Okey, lepas tu kita pergi daya output F2. Okey, so daya pada F2 kita guna formula P1 sama dengan P2. So F1 bagi dengan E1, F2 bagikan dengan E2.
Okay, so jadi F1 nilai dia 12. Okay, kita tengok kat sini dia dah bagi F1 adalah 12 dan nilai E kat sini adalah 10. Okay, F2 tak tahu, A2 nilai dia 50. So F2 sama dengan 12 per 10 darab dengan 50. Okay, so tekan kalkulator dapatlah 60. Okay, so dapat 60. Okay, so itu untuk jawapan yang pertama lah. Okay, soalan seterusnya contoh 2. Okay, seorang juruteknik ini mereka bentuk suatu sistem dengan hidrolik untuk kalkulasikannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.6. Daya input yang dikenakan oleh penunggang ialah 60 Newton. So ni cikgu label sebagai F1 lah, F1 60 Newton. Dengan luas keratan, so jadi E dia adalah 0.80. Berapa kalau keratan silinder output untuk mesin raya? So F2 840. Lepas tu nilai E tak tahu. Okay, so jadi dah dapat ni, kita cari A2. Okay, jadi kita guna formula ni lah. Okay, so jadi kita nak A2 kan. So A2 sama dengan F2 bagi dengan F1 darab dengan E1. So F2 nilai dia adalah 840. Nilai E1 adalah 0.80. Okay, F1 nilai dia adalah 60. Kita akan kata okay, so itu adalah untuk contoh 2. Okay, lepas tu kita pergi ke latihan. Okay, prinsip Pascal. Okay, prinsip Pascal ni kamu boleh rujuk ke atas lah. Okay, tak apalah cikgu tunjukkan. So, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas benda tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam benda itu. Okey, lepas tu nombor 2, huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai keadaan daya. Mengaplikasikan prinsip Pascal. Ini pun kita tengok rujuk kepada teks ni lah. Ni kamu boleh ulas, ambil daripada ayat ni. Okey, kamu ambil daripada sini, tu huraikan lebih kurang lah ini daripada sini. Atau kamu lukis ni pun boleh. Lukis ni, step ni. So jadi tu sebab dia daya tu jadi lebih tinggi. Okey, tu kamu tak perlu nak ulas lebih lanjut lah. Kamu boleh rujuk. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni melibatkan pengiraan. Okey, dalam satu sistem hidrolik, daya input 4 Newton. Okey, so jadi ini adalah F1 dengan luas dia 0.50. So di E1 hitungkan daya output. So F2 berapa? E2 adalah 6.4. So kita guna formula E1 sama dengan E. So
So P1 nilai dia adalah F1 bagi dengan E1, F2 bagi dengan E2. Lepas tu dia nak output kan, so dia cikgu ambil F2 lah. E1 bagi dengan E1. So, nak F2 kan, so E2 harap dengan F1 bagi dengan E1. Okay, so E2 6.4, harap F1 nilai dia adalah 4 dan E1 nilai dia 0.5. Okay, so kamu tekan calculator. Okay, 6.4 darabkan dengan 4 bagikan dengan 0.5. Kalau dapat 51.2. Unit dia adalah Newton. Okay, so jadi daya yang dihasilkan besar ya, 91.2 daripada nilai daya dia tadi daripada 4 jadi 51.2. So jadi gandaan. Okey, nombor 4. Seorang murid mempunyai sebuah picagari kecil dengan diameter umbuh 1.5. So D dia adalah 1.5. Ini D1 lah. Murid itu ingin membina sebuah sistem yang dapat mengandalkan daya daripada 6 Newton kepada 50 Newton. So di F1. Ini adalah F2. So berapakah diameter yang besar? So jadi ini kita guna luas sama dengan pi J kuasa 2. Okey, so jadi katakan so kita nak apa diameter kedua kan. So jadi F1 bagi dengan E2, F1 dengan F2 dengan E2. So kita nak apa tadi? E2 So E2 bersamaan dengan F2 darab E1 bagikan dengan F. Okay, so F2 kita kat sini 72 satu nilai dia pi J dia adalah 1.5 bagi 2 kuasa 2. Ini jadi satu dia. So kita tekan kalkulator. Sampai ni dah 2 saudara dengan kita. Sudah dapat 40.5 pi. Ni F1 dia 6. So ni 40.5 bagikan dengan 6. Okay, 6.7 bagi 5. Okay, lepas tu diameter ya. So pi J kuasa 2 sama dengan 6.75 pi. So ni boleh cancel. So ni kamu square rootkan 6.75. Okay, so kamu dapat J dia adalah 2.5. Dan darabkan dengan 2 sebenarnya dari itu. So D adalah 2.5 sebenarnya dapat lagi 5.
Okay, terima kasih.